di channel Cikgu Nur AC. Okey, jadi kali ini kita masih lagi membincangkan perkongsian sejarah tingkatan 3. Okey, tajuknya bab 8.2 tindakan Raja Melayu dalam menangani cabaran Barat. Okey, jadi dalam tajuk 8.2 ini ada 5 subtajuk kecil. Okey, yang pertama tuntutan Raja Melayu melalui Durba. Yang kedua, diplomasi menangani tekanan British. Yang ketiga, keengganan pemerintah negeri-negeri Melayu Utara menerima penasihat British. Okey, pada masa sama kita akan tengok pengubalan undang-undang tubuh kerajaan-kerajaan tertentu. Okey, yang kelima adalah raja menjadi peneraju dalam pemodenan di negeri masing-masing. Okey, jadi kita akan tengok satu persatu subtajuk ini. Okey, yang pertama, tuntutan Raja Melayu melalui Durba. Okey, jadi Durba ini menjadi tempat untuk raja-raja Melayu menjadi juru bicara, menzahirkan suara membela rakyat, nasib rakyat dan melindungi kepentingan bangsa. Jadi Durba ni telah diadakan sebanyak 4 kali. Jadi yang pertama diadakan di Kuala Lumpur pada 1903, yang kedua diadakan di Pekan Pahang pada 1932, yang ketiga diadakan di Klang, Selangor pada 1937, yang keempat pula diadakan di Seri Menanti, Negeri Sembilan pada 1939. Okey, yang pertama Kuala Lumpur pada 1903. Okey, jadi Sultan dari negeri Perak iaitu Sultan Idris Murshidur Azam Shah, baginda mengkritik pemusatan kuasa Residen Jeneral. Baginda juga mendesak agar dilaksanakan langkah bagi mengembalikan kuasa kepada institusi raja. Pada masa yang sama juga baginda meminta agar jumlah pegawai Melayu yang berkhidmat dalam kerajaan persekutuan ini ditambah bilangannya dan dilantik ke jawatan yang lebih tinggi. Dalam Durba yang pertama di Kuala Lumpur ini juga Tuanku Muhammad Ibni Yam Tuan Antah juga menuntut agar bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa rasmi persekutuan. Durba kedua diadakan di Pekan Pahang pada 1932. Jadi antara tuntutan oleh Sultan Iskandar Shah negeri Perak, baginda mendesak kuasa pemerintahan dikembalikan kepada raja-raja Melayu dan majlis negeri. Durba ketiga diadakan di Kelang, Selangor pada 1937, di mana Tuanku Abdul Rahman dari Negeri Sembilan meminta agar diberikan peluang kepada buruh yang berasal dari rumpun alam Melayu. Sementara untuk Sultan Abu Bakar Riyatuddin Armuazzam Shah dari Pahang, baginda meminta agar diberikan perhatian kepada orang Melayu yang tidak mempunyai pekerjaan ataupun tanah sendiri. Durba keempat diadakan di Seri Menanti, Negeri Sembilan pada 1939. Antara yang terlibat adalah Sultan Hishamuddin Alam Shah dari Selangor. Jadi baginda mencadangkan agar ditubuhkan Malay Girls College. Tujuannya bagi meningkatkan pendidikan kaum wanita yang kurang diberikan perhatian pada ketika itu. Subtajuk yang kedua adalah diplomasi menangani tekanan British. Jadi kita tengok dua orang sultan. Yang pertama adalah Sultan Abu Bakar dari negeri Johor. Ini Sultan Abu Bakar. Yang kedua Sultan Zainal Abidin III dari negeri Terengganu. Jadi apa yang dilakukan oleh Sultan Abu Bakar?
Okey, Sultan Abu Bakar telah mengadakan hubungan yang baik dengan kerajaan di negeri-negeri Selat, iaitu terutamanya di Singapura dan juga Melaka lah, sebab yang paling dekat dengan Johor. Okey, yang kedua adalah mengadakan hubungan yang baik di mana baginda sering berkunjung ke England, okey, untuk bertemu dengan Ratu Victoria, iaitu Ratu England ataupun British pada ketika itu. Okey, yang ketiga adalah menubuhkan lembaga penasihat Johor di London. Okey, kita akan tengok satu persatu juga. Okey, mengadakan hubungan baik dengan kerajaan negeri-negeri Selat. Jadi apa yang dilakukan oleh Sultan Abu Bakar adalah mengekalkan kawasan Teluk Belanga di Singapura menjadi milik Kesultanan Johor. Pada masa yang sama, baginda menetap di Singapura sehingga 1889 sebelum berpindah ke Johor. Okey, yang kedua tadi adalah mengadakan kunjungan lah ke England untuk bertemu dengan Ratu Victoria. Okey, jadi disebabkan hubungan yang baik dengan Ratu Victoria, okey, baginda Sultan Abu Bakar dikurniakan gelaran Maharaja Johor. Okey, satu-satunya sultan yang ada gelaran Maharaja dan diberikan oleh Ratu Victoria lah pada 1868. Okey, jadi ini secara tidak langsung dapat meredakan tekanan yang diberikan oleh Governor negeri-negeri Selat. Okey, pada masa yang sama, baginda diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan pertikaian di negeri-negeri Melayu. Okey, yang ini kita sudah tengok dalam bab 7 sebelum ini ya. Okey, yang terakhir apa yang dilakukan oleh Sultan Abu Bakar adalah menubuhkan lembaga penasihat di London. Okey, di mana ahlinya ini dilantik oleh baginda sendiri di kalangan pegawai British yang berpengaruh. Okey, jadi pada masa yang sama, lembaga penasihat ini membantu untuk memberikan nasihat dalam urusan pentadbiran di Johor lah. Okey. Okey, jadi kita tengok tokoh yang kedua, Sultan Zainal Abidin III di negeri Terengganu. Okey, baiklah. Apa yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin III ialah mengadakan rundingan yang bijaksana. Okey. Yang kedua adalah menandatangani perjanjian British Terengganu pada 1910. Okey, ini pun kita tengok satu persatu. Okey, jadi apa yang dilakukan oleh baginda dalam rundingan? Okey, Sultan Zainal Abidin III merupakan seorang pemerintah yang beranilah mempertahankan kedaulatan negeri Terengganu, sehingga baginda berani untuk berangkat ke Singapura untuk berunding dengan Governor negeri-negeri Selat selepas perjanjian Bangkok ditandatangani pada 1909. Okey, yang kedua adalah menandatangani perjanjian British Terengganu pada 1910, di mana hasil rundingan ini berjaya memindahkan perjanjian Bangkok 1909. Okey, jadi baginda hanya akan bersetuju menandatangani perjanjian British Terengganu ini apabila British mengakui Terengganu ini negeri yang merdeka. Okey, jadi pada masa sama menerima wakil British yang tiada kuasa pentadbiran di negeri Terengganu. Maksudnya sini wakil British ini tidak boleh campur tangan di dalam urusan pentadbiran. Okey, next kita akan tengok yang ketiga, keengganan pemerintah negeri-negeri Melayu Utara menerima penasihat British. Jadi yang ini merupakan senarai penasihat British lah bagi setiap negeri-negeri Melayu Utara. Okey, di Perlis Meadowfrost, di Kedah W.G. Maxwell, di Kelantan J.S. Mason, di Terengganu pula J.A. Humphreys. Okey, ini adalah senarai penasihat British yang ditempatkan lah. Okey, jadi ini pun kita akan tengok satu persatu. Yang pertama sekali kita akan tengok negeri Perlis. Ini bendera negeri Perlis. Okey, jadi gambar kecil yang ada di sebelah kanan atas itu adalah Sheikh Hamzah Jamalullah, okey, yang merupakan naib presiden Majlis Mesyuarat negeri Perlis lah. Okey, jadi penasihat British di Perlis. Okay, jadi pada 15 Julai 1909, Meadowfrost telah dilantik sebagai penasihat British. Okay, jadi
walaupun begitu, British dengan polis tidak ada terikat dengan apa-apa perjanjian yang rasmi, sebab dalam perjanjian Bangkok ini hanya antara British dengan Siam sahaja. Okey, namun demikian pada 28 April 1930, perjanjian polis British menjadikan polis secara rasmi menjadi negeri Melayu terakhir menerima naungan British. Jadi pada masa sama ini dapat meningkatkanlah kawalan penasihat British terhadap pentadbiran melalui Majlis Mesyuarat Negeri. Maksudnya pada 1930 barulah British dapat campur tangan sepenuhnya ke dalam pentadbiran negeri polis. Next kita tengok yang kedua. Yang ini di negeri Kedah. Yang gambar kecil di sebelah kanan atas tu adalah Tunku Mahmud, yang merupakan ketua lah di Majlis Mesyuarat Negeri pada ketika itu. Jadi apa yang berlaku pada 15 Julai juga 1909, W.G. Maxwell telah dilantik sebagai penasihat British. Tunku Mahmud yang menjadi ketua di dalam Majlis Mesyuarat Negeri enggan menerima kehadiran penasihat British. Jadi ini secara tidak langsung menyebabkan berlaku kepincangan lah antara Tunku Mahmud dengan W.G. Maxwell. Dalam Majlis Mesyuarat Negeri, menentang langkah penasihat British. Apa yang dilakukan oleh Tunku Mahmud lah. Beliau menentang langkah penasihat British di mana surat rasmi yang diberikan melalui Residen General ini ditulis dalam bahasa Inggeris. Jadi secara tidak langsung bagi Tunku Mahmud, ini adalah satu tindakan di mana mengetepikan nama Kedah dalam surat rasmi, dan tindakan penasihat British menaikkan bendera Union Jack ini juga adalah satu tindakan yang tidak wajarlah dan mencabar ke identiti Kedah. Jadi ini membawa kepada konflik di mana akhirnya berlakulah perjanjian Kedah British pada 1 November 1923. Jadi Kedah berjaya mengekalkan identiti sebagai negeri Melayu. Jadi antara yang dipersetujui dalam perjanjian Kedah British adalah penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran dan perundangan, penggunaan kalender hijrah, cuti umum pada hari Jumaat, dan keutamaan melatih pegawai Melayu dalam pentadbiran. Seterusnya kita tengok Kelantan. Jadi gambar di sebelah kanan atas adalah Sultan Muhammad IV. Jadi Sultan Muhammad IV enggan menerima perjanjian Bangkok. Namun perjanjian antara British dengan Kelantan termeterai pada 1910 di mana J.S. Mason dilantik sebagai penasihat British. Sultan perlu ikut dan laksanakan nasihat penasihat British kecuali dalam urusan agama Islam dan juga adat Melayu. Pada masa sama, Sultan tidak dibenarkan berhubung dengan mana-mana kuasa luar tanpa melalui penasihat British. Yang terakhir negeri adalah negeri Terengganu. Jadi gambar di sebelah atas tu adalah gambar Sultan Muhammad II. Jadi kita tengok Sultan Zainal Abidin III enggan menerima penasihat British. Sebaliknya, baginda menerima wakil British di mana tidak ada hak untuk berkuasa dalam pentadbiran lah. Jadi penguasaan British dalam pentadbiran berlaku selepas Sultan Zainal Abidin III mangkat. Jadi Sultan Muhammad II didesak untuk menandatangani perjanjian Terengganu British pada 24 Mei 1919, menjadikan status wakil British kepada penasihat British. Kalau masa Sultan Zainal Abidin III wakil British sejak, tetapi selepas kemangkatan baginda penasihat British, di mana boleh campur tangan dalam urusan pentadbiran. Jadi J.A. Hebris dilantik sebagai penasihat British. Jadi apa yang berlaku seterusnya? Sultan Muhammad II cuma memerintah selama 2 tahun. Sebab apa? Baginda lebih kerap berunding dengan pembesar berbanding dengan penasihat British. Jadi ini menyebabkan berlaku kemarahanlah British.
Okay? Sebab pada angkatan British, Sultan Muhammad II ini merupakan penghalang dasar British di Terengganu. Jadi baginda turun takhta pada 1920 dan diganti Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Okay, next kita tengok mengubah undang-undang tubuh. Okay, yang ini ada dua. Okay, di mana undang-undang pertama adalah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Okay, dimasyurkan oleh Sultan Abu Bakar pada 14 April 1895, menjadikan Johor negeri Melayu pertama, mengamalkan sistem kerajaan berperlembagaan dan mempunyai unsur demokratik. Okay. Yang kedua, Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu yang digubah oleh Sultan Zainal Abidin III pada 2 November 1911. Okay, jadi ini pun sama, kita tengok satu per satu. Okay, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Okay, mengandungi 64 fasa. Okay, di mana antara kandungannya adalah Sultan, Menteri, Jemaah Pangkuan Kerajaan tidak boleh serah Johor kepada kuasa asing. Okay, Jemaah Menteri ini mestilah orang Melayu, rakyat Johor dan beragama Islam. Okay, sementara untuk ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan mestilah rakyat Johor. Okay, agama Islam akan menjadi agama negeri. Okay, Raja dan Kerajaan Johor mengekalkan hubungan yang baiklah, terutamanya dengan Kerajaan British. Okay, jadi kepentingan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor ini adalah menjadi asas yang kukuh untuk Johor mengimbangi kuasa British, menjadi identiti negeri, membentuk kerajaan berteraskan demokrasi bagi menggantikan pemerintahan berkuasa mutlak, memberi kesan rancangan British untuk menguasai Johor. Okay. Okay, next kita tengok yang kedua, Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu. Mengandungi 53 fasa. Antara kandungannya, Kerajaan Terengganu merupakan kerajaan Melayu Islam di mana Islam adalah asas perundangan negeri Terengganu. Sultan tidak boleh serahkan negeri Terengganu kepada kuasa asing, tetapi sekiranya berlaku, Sultan perlu turun dari takhta. Okay, Menteri Besar mestilah beragama Islam dan rakyat Terengganu. Ahli Majlis Negeri boleh dari orang bukan Melayu tetapi mesti rakyat Terengganu. Okay, kepentingannya adalah langkah ini dapat memantapkan pentadbiran Sultan Zainal Abidin III pada masa sama memerintah kedaulatan negeri, dan ini merupakan salah satu usaha Sultan Zainal Abidin untuk mengukuhkan perpaduan dalam kalangan raja, pembesar dan rakyat. Jadi kekuatan hubungan raja rakyat menjadi benteng untuk British campur tangan. Okey, yang terakhir, subtajuk terakhir adalah raja menerajui pemodenan negeri. Jadi kita tengok Johor, kita tengok kepada Kedah dan kita akan tengok kepada Terengganu. Okey, yang pertama Sultan Abu Bakar, pemodenan di Johor. Okay, jadi Sultan Abu Bakar digelar sebagai bapa pemodenan Johor. Okay, jadi baginda meneruskan pemodenan pentadbiran yang dipelopori oleh Temanggung Daing Ibrahim lah, iaitu ayahanda baginda. Okay, dan bekerjasama dengan pembesar yang berwibawa. Seterusnya baginda menubuhkan pelbagai jabatan, okay, dan meletakkan Johor negeri yang moden berbanding dengan negeri Melayu yang lain. Okay, kedua kita tengok Kedah. Okay, apa yang berlaku? Sultan Abdul Hamid Halim Shah merupakan bapa Kedah moden, dibantu oleh pembesar yang berkebolehan dalam menjayakan pembangunan negeri, mewujudkan pelbagai jabatan, dan baginda juga mengembangkan politik yang tersusun sebelum campur tangan pihak British lah. Okay, yang seterusnya Sultan Zainal Abidin III di negeri Terengganu. Okey, jadi bersama dengan yang di-Pertuan Muda Tengku Muhammad, iaitu Sultan Muhammad II, okay, melakukan pembaharuan dan pemodenan. Okay, baginda menubuhkan Jemaah Mesyuarat Kerajaan dan Jemaah Menteri sejak 1912. Okay, pada masa sama menubuhkan pelbagai jabatan kerajaan, dan ini berjaya menutup ruang untuk British melibatkan diri di negeri Terengganu. Baiklah, untuk rumusan pula, kerjasama raja-raja Melayu ini
telah berjaya mempertahankan institusi raja, sebagai pelindung bangsa. Pada masa yang sama, kebijaksanaan pemimpin-pemimpin telah berjaya mempertahankan kedaulatan tanah air. Jadi Cikgu Senang rasa sampai sini saja perkongsian kita pada kali ini. Semoga memberikan manfaat pada semua. Bye.